You are dia dengan mahu atas ketukaran. Betul. Glukos kencing. Jadi ginjal ni adalah kalau untuk tubul berlingkar distal dengan tubuh pengumpul tu, dia penyerapan semula garam dengan air bergantung kepada keperluan badan. Sama ada menggunakan bergantung kepada badan kita lah. Jadi masa tu akan dirembeskan ADH ataupun aldosteron. Okey. Boleh jadi jawapan dia, terangkan perbezaan di antara kepekatan asid amino dalam plasma darah dengan dalam air kencing. Sekarang terangkan. Bila terangkan mesti ada fakta dan huraian. Apa dia? Apa dia perbezaan tu? Perbezaannya adalah kepekatan asid amino dalam plasma darah lebih tinggi berbanding dalam air kencing. 1 markah. Bagi penjelasan. Kenapa? Terangkan. Kerana 100% ataupun semua asid amino diserap semula ke dalam kapilari darah. Secara apa? Tadi baru teacher sebut. Jawab sekejap. Secara apa? Jawab. Lieutenant. Lieutenant ni alumni saya rasa ni. Lieutenant dah lupa dah tu. Asid amino saiz dia kecil, so dia boleh terturas merentasi glomerulus masuk ke kapsul Bowman. Kalau yang bersaiz besar yang tak boleh keluar iaitu eritrosit, protein plasma dan juga platelet. Tak apa, Lieutenant lupa dah. Ya, bagus Huda, bagus Balkis. Secara pengangkutan aktif, betul. Jadi penyerapan semula ke dalam kapilari darah berlaku secara pengangkutan aktif. Berlaku dekat mana? Jawab, berlaku dekat mana? Tubul yang mana satu tu? Tubul berlingkar. Tubul berlingkar. Ya. Namanya. Tubul berlingkar ke internet slow ni. Internet slow kot. Yes, bagus Huda. Bagus Huda ni. Ya, bagus Haras. Tubul berlingkar proximal. Jadi kat situ kan, kalau kamu bilang ada 5 point tu teacher bagi tahu tu. Tapi markah dia 2 kan. Jadi kalau pelajar A+ ni biasanya soalan dia dapat markah max. Okey, teacher ulang Kepekatan asid amino dalam plasma darah lebih tinggi dari dalam air kencing, 1 markah. Kenapa? Ini kerana semua asid amino 1 markah. Markah ketiga, diserap semula ke dalam kapilari darah. Markah keempat, secara pengangkutan aktif. Markah kelima, pada tubul berlingkar proximal. Okey, jadi wajib tak perkataan penyerapan semula? Ya, wajib. Kalau tak ada semula, kamu salah. Kalau kamu hanya buat penyerapan berlaku, salah. Kena cakap penyerapan semula berlaku. Perkataan semula itu wajib. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, kepekatan asid amino dalam plasma darah lebih tinggi, iaitu berbanding dalam air kencing. Jadi Munirah hanya dapat 1 markah sahajalah. Sebab bila terangkan, dia nak suruh kamu bagi fakta bersama huraian. Berapa markah fakta dengan huraian? Tengok sini, markah dia 2. Maksudnya 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Tapi kita confident kan kita bagi ni betul lah. Kena bagi banyak. Tulis lagi. Tulisan jangan besar-besar sangat Jangan merugikan space ni. Sebab seboleh-bolehnya atas line ni kamu jawab isi yang penting. Sebab biasanya line ni dibuat berdasarkan anggaran berapa banyak pelajar akan tulis. Tapi kalau tulis sampai bawah pun tak apa, tak ada masalah pun. Cumanya idea utama, point utama letak di bahagian atas. Okay, and then D1. Terangkan, kedua-dua ginjal seorang pesakit gagal berfungsi.
Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan air dan pengumpulan urea dalam darah. Terangkan kesan kegagalan ginjal terhadap kawal atur keseimbangan air dalam darah. Okey, sepatutnya kalau kita minum banyak air, kandungan air dalam tubuh kita meningkat, so ginjal kita ni mampu menghasilkan air kencing lebih banyak kan? Untuk menyingkirkan lebih air kencing lah, banyak dan cair. Kalau kita makan makanan bergaram, masin, ataupun kita berpeluh, kita buat aktiviti senaman bersukan kan, okey, maka lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Jadi air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Sekarang ni ginjal gagal untuk mengawal atur keseimbangan air dalam darah. Maka ginjal ni akan gagal bertindak sebagai organ pengosmo kawal aturan. Atau kamu jawab, pengosmo kawal aturan tidak berlaku. Nah, maka tekanan osmosis darah tak dapat dikawal. Kan? Jangan cakap tekanan osmosis badan. Tidak tepat. Sebab tekanan osmosis ni dia merujuk kepada dalam darah. So, kena buat tekanan osmosis darah. Jadi, bila ginjal ni gagal berfungsi, maka penyerapan semula air tidak berlaku. Boleh tak nak cerita pasal garam? Nak cerita pasal garam apanya orang tanya pasal air. Sebab itulah kamu kena fahamkan soalan dia nak jawapan yang bagaimana. Okey. Penyerapan, tapi kamu tak tanya tadi kan. Itu saja je Okey, penyerapan semula air tidak berlaku. Okey, maka tekanan osmosis darah tidak seimbang. Ataupun kamu kata meningkat. Betul? Betul Haras? Sama ada cakap tekanan osmosis darah meningkat boleh, tekanan osmosis darah menurun boleh, tekanan osmosis darah tidak seimbang boleh. Jadi kandungan air dalam darah akan tinggi ataupun rendah. Mana-mana dua tu boleh jawab. Okey. Jadi bila ini berlaku contoh kalaulah dalam tubuh kita, dalam darah kita ni banyak air kan. Maka ini menyebabkan edema. Bengkak pada di bahagian tisu. Ataupun kalau kita kandungan air tu rendah sangat, jadi dehidrasi. Boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, boleh menyebabkan koma. Okey, skema teacher akan bagi dalam grup nanti Okey, teacher ulang jawapan dia apa? Okey, ginjal gagal bertindak sebagai organ pengosmo kawal aturan. Pengosmo kawal aturan tidak berlaku. Maka penyerapan semula air tidak berlaku. Ini menyebabkan tekanan osmosis darah tidak seimbang. Kandungan air dalam darah tinggi ataupun rendah bergantung kepada pengambilan air. Ini akan menyebabkan kematian atau edema atau dehidrasi atau tekanan darah tinggi ataupun koma. Okey, kita tengok jawapan. Okey, kegagalan ginjal menyebabkan bahan kumuh tak dapat disingkirkan. Okey, kenapa sini tak ada markah? Padahal betul kan? Sebab soalan tanya kesan kegagalan ginjal terhadap kawal atur keseimbangan air. Ditanya pasal air, bukan bahan kumuh, bukan urea, bukan garam. So, air. Okey. Tekanan osmosis darah tidak dapat dikawal. Tidak dapat dikawal. Bolehlah kan? Ataupun tidak seimbang. Bolehlah. Okey Okey, so dapat P5. So dapat 1 markah. Okey, 1 markah. Okey, boleh Haras Haras faham tadi kan? Kalau ada soalan tanya dekat komen tu Okey, Rajah 3.2 menunjukkan rawatan yang dijalankan ke atas pesakit itu. So ini adalah rawatan hemodialisis. Okey, ini tangan pesakit jadi darah akan keluar melalui arteri kan, masuk ke dalam ada pump ni, masuk ke dalam mesin dialisis. Dalam mesin dialisis ada tiub dialisis, iaitu tubul yang separa telap.
Lepas tu dalam mesin ni ada bendalur dialisis atau cecair dialisis. Yang mana komponen dalam cecair dialisis ni sama kepekatan dengan dalam plasma darah. Tetapi dalam plasma darah ada banyak urea berbanding dalam cecair dialisis yang lebih sedikit. Lepas tu bila plasma darah ni masuk dalam tubul separa telap ni, tube dialisis yang separa telap ni, maka apabila berlakunya wujudnya perbezaan kecerunan kepekatan, iaitu dalam plasma darah kandungan apa soalan dia mana soalan dia? Betul lah. Terangkan bagaimana urea disingkirkan daripada darahnya menggunakan mesin hemodialisis. So, dia tanya pasal urea. So, ceritalah pasal urea. Jadi, kandungan urea adalah lebih tinggi dalam plasma darah berbanding dalam cecair dialisis. Apabila wujudnya kecerunan kepekatan, maka urea daripada plasma darah akan terturas keluar merentasi dinding tiub dialisis yang separa telap masuk ke dalam cecair dialisis. Jadi darah tu pun akan mempunyai kurang urea. Kemudian dia akan disalurkan masuk semula ke dalam salur darah pesakit. Vena dia Okey. Boleh Okey, teacher bacakan jawapan dia. Darah mengalir melalui tiub separa telap. Wajib cakap separa telap. Separa telap maksudnya membenarkan setengah bahan untuk masuk dan keluar melaluinya, melaluinya lah. Okey, jadi cecair dialisis adalah isotonik ataupun sama kepekatan dengan plasma darah. Jadi semasa darah mengalir, urea mempunyai kepekatan yang tinggi dalam darah. Akan meresap merentasi dinding tiub ke dalam cecair dialisis yang mana mengandungi kepekatan urea yang lebih tinggi. Sorry. Yang mana mengandungi kepekatan urea yang lebih rendah dalam cecair dialisis kan. Ini menyebabkan urea akan disingkirkan, dikumuhkan daripada darah. Wajib guna perkataan singkir, perkataan kumuh. Jangan guna keluar. Salah. Keluar daripada darah. Salah. So, urea disingkir ataupun dikumuh daripada darah. Ini menyebabkan tekanan osmosis darah kembali ke aras normal. Okey, so kita tengok. Darah pesakit dipam keluar dari arteria radial, tak ada markah. Darah melalui tubuh berlingkar yang nipis, iaitu setebal satu sel. Ada sel-sel ke? Tak ada markah separa telap. Menyebabkan urea yang berkepekatan tinggi. Dalam mana ni? Tapi teacher fahamlah. Sebab ada perkataan darah di atas. So, teacher fahamlah dia merujuk kepada darah. So, ini dia akan dapat P3. Ni. Ada kan darah kat atas ni kan? Pemeriksa pun dia akan tengoklah. Kalau dia faham ayat kamu, dia bagi markah. Tapi kalau dia tak faham, dia tak boleh bagi markah. Jadi kamu kena tulis ayat biar pemeriksa faham. Bila kita tulis, kita kena